awal lagi tu. Apa perasaannya, macam mana cabarannya, macam mana you handle. Okay. Sebab mengajar sekolah sendiri ni lain dia punya sentimen ni. Sebab dulu belajar dah sampai ke Kelantan, sekarang ni balik ke kampung, dapat mengajar sekolah sendiri, macam mana tu? Share sikit. Pengalaman dan suasana tu memang orang kata 360 darjah berbeza. Sebab dulu saya jadi student, sekarang bila dah jadi cikgu ni, lepas tu kita nampak cikgu, kita jadi rakan sekerja kita kan, macam masih ramai lagi lah cikgu lama tu lah. Masih ramai lagi. Ada boleh lebih kurang dalam 8 ke 9 orang masih ada. Oh, ramai lagi lah. Ramai. Jadi macam tapi bila kita jadi cikgu ni kan, mungkin kita bila dah makin lama, kita makin tak berapa ingat dengan kita punya student. Jadi itulah yang terjadi dengan cikgu-cikgu saya di sekolah. Jadi rahsia tu saya tidak pecahkan sehingga ujung tahun pertama penikmatan. Bila saya bagi tahu, saya tak tahulah. Tak kenal. Sebab dah lepas sekolah rendah tu memang totally lost contact kan, sebab time tu kan zaman yang tak ada internet, tak ada apa semua, jadi memang totally lost contact. Jadi lepas tahun pertama tu saya slow bagi tahu saya jumpa cikgu masa mesyuarat, sembang-sembang dengan cikgu lama. Lepas tu bagi tahu lah, cikgu masih cubit murid cikgu tak? Dari time tu, lepas tu cikgu kenal tak ni dulu student cikgu yang macam ni. Lepas tu okay, barulah slow bagi tahu. Lepas tu sehinggalah sekarang ramai semua dah, cikgu-cikgu sana semua dah tahu saya anak murid mereka. Lepas tu bekerja dengan mereka, dan suasana pun suasana sekolah saya sangat sportif. Saya sangat suka sebab guru-guru dia semua yang jenis bila ada aktiviti, ada apa, semua memang okay, kita buat sama-sama. Asal ada orang initiate aktiviti, okay, semua akan jadi AJK semua. Jadi senang walaupun saya berada di bahagian pendidikan khas. Sebab kalau di sekolah ni kami pendidikan khas di PKI ni dia ada bangunan dia sendiri. Jadi nak jumpa dengan guru-guru di aliran perdana tu memang agak jarang jugalah. Tapi bila ada aktiviti tu ataupun perhimpunan tu memang meriah lah, nampak meriah. Macam Fazli kan mengajar dekat sekolah tu background sekolah tu macam mana? Sekolah bandar ke? Student dia, background student dia pula macam mana? Kalau ikut operasi sekolah saya tu sebenarnya sekolah bandar. Tapi kalau ikut suasana, dia boleh dikategorikan sebagai sekolah luar bandar, cuma tidak cukup syarat. Kalau dari segi sosioekonomi, majoriti semua murid, keluarga, family adalah asal dari B40. So sepanjang PDPR ni macam mana? Sepanjang PDPR ni banyak sangat cerita. Dari aliran perdana sampai ke aliran cerita ni yang kita nak cerita. Kalau dari segi saya ambil poin pertama dulu dari segi pendekatan cara penyampaian pengajaran tu kan. Mostly kami sekarang ni menggunakan WhatsApp sebagai talian sebagai kami punya media utama untuk menyampaikan pembelajaran. Biasanya guru-guru dia akan rakam video buat penerangan. Kemudian lepas tu akan post di WhatsApp. Lepas tu minta murid jawab, dan biasanya murid dia tak hanya beberapa peratus dalam 30-40% yang akan balas secepat yang mungkin lah. Yang lain yang respon lah. Kita boleh yang respon. Dia yang lain tu mungkin esok
ataupun malam setelah ibu bapa pulang dari bekerja. Jadi kita ada banyak kekangan juga lah kita punya kami punya cara tu, tapi mostly kami sesuaikan dengan keadaan. Kami bekerja mengikut apa data yang kami perolehi berdasarkan kemampuan ibu bapa semua. Jadi kami bekerja ikut apa yang mereka mampu. So WhatsApp tu macam mana? Video ke, bahan ke? Jadi macam penerimaan pelajar pula macam mana? Sebab kita kadang-kadang macam saya banyak kali saya sebut benda ni sebenarnya, macam saya dekat Putrajaya, kita alhamdulillah benda ni macam isu, maksudnya ada masih pelajar yang tak masuk dan sebagainya, tapi benda tu bukanlah tak join dan sebagainya. Ayat dia tak join lah sebenarnya. Kalau bahasa KPM kita panggil keciciran kan, tapi bahasa ibu bapa ni kita panggil tak join lah. Tak join. Jadi macam mana dekat Sandakan tu macam mana pula? Kalau dari segi video tu yang video tu biasanya saya video tu memang wajib. Memang kami dah tetap beberapa pertama pertama sekali wajib ada video. Lepas tu wajib diikuti dengan soalan yang berkaitan dengan video. Jadi itu untuk memudahkan. Maksudnya jadi pengganti diri guru. Maksudnya kita tak bagi soalan tanpa bimbingan, dan kita tak bagi soalan yang berbeza dengan video yang lain. Jadi di situ kita macam kira sebagai pengganti lah. Lepas tu dari segi dari segi penyertaan. Penyertaan tu kalau dari PPKI saya murid 100% juga respon. Cuma dari segi ketepatan masa tu, which is kalau bagi saya sudah memadai lah. Saya tidak boleh katakan bahawa benda tu tidak okey. Sebab bagi saya selagi murid respon, ada maklum balas, murid belajar untuk PPKI, itu memang sebenarnya bagi saya itu sudah cukup. Betul. Kadang-kadang kita